Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli washabihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Selamat malam tim puaka. Welcome back to my story puaka. Bagi yang baru join macam biasa geng, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Bagi yang dah lama join, rasa nak share cerita aku dekat TikTok, dekat Instagram, dekat Facebook, dekat mana-mana, tolong geng, aku minta tolong sangat-sangat untuk tag aku dekat aku Ikmal Hanif #timpuaka. Sebab apa? Sebab asal gelap sangat ni. Ui, terang sangat pula. Marabbuka. Bukan. Itu lain. Sebab kalau korang tak share dekat aku macam sedih lah. Sebab aku tak dapat berterima kasih kepada orang yang tolong aku. So aku tak marah geng. Kau nak share kat mana, kau share lah. Tapi tolonglah tag aku geng. Aku ni tahu muka garang, tapi segarang-garang aku tak pernah aku rodok pisau dekat orang yang share cerita aku. So pada malam yang penuh dengan kegelapan, lagi kesuraman, aku hari ni ada cerita seram lah nak borak dengan korang. Dan macam biasa, cerita pada malam ni telah pun dibawakan oleh seorang tim puaka yang bernama Ramdan. Dan Ramdan ni merupakan seorang pengawal keselamatan di sebuah sekolah. Dan Ramdan cakap dia ditugaskan untuk jaga sebuah sekolah yang berada di area Negeri Sembilan. Sekolah apa? Sekolah apa tu aku tak boleh cakap geng. Sebab apa? Sebab nanti kalau cikgu-cikgu sekolah tu dengar, dia gesek kepala aku dekat bucu meja sekolah. Tapi aku boleh cakap benda ni jadi dekat sekolah dekat Seremban. Dan cerita story puaka pada malam yang suram, lagi sunyi, dipenuhi dengan bunyi-bunyi cengkerik dan juga selangi bunyi katak. Aku nak bercerita tentang sebuah story puaka yang bertajuk Seram Pak Gad. Before that, macam biasa, aku nak lampu merah aku. Tak ada lampu merah, aku tak nak cerita. Sekarang aku dah pandai demand. Sekejap, geng. Janganlah rekodnya ni. Nanti rekod yang sambung tepuk tu. Alah, dah kantoi. Kejap-kejap, tepuk balik. Merah kita malam ni. Mana ada pakai plastik, geng. Tak pakai pun. Mana ada pakai plastik. So, Ramdan ni berumur 37 tahun. Dan dia telah bekerja sebagai Pak Gad dekat sekolah tu selama 3 tahun. Maksudnya, dia dah jadi Pak Gad sebelum David datang melanda lagi. David, nama orang. COVID. Dan diceritakan bahawa before COVID, memang banyak kisah seram yang jadi. Tapi, bila COVID, lockdown, budak-budak tak pergi sekolah di waktu yang lama, lagi banyak, lagi rancak benda yang jadi. Pernah satu hari, Ramdan ditugaskan untuk jaga shift malam. Pukul 8 malam sampai 8 pagi. Dan bagi korang yang tak tahu, Pak Gad ni dia ada tugas dia. Dia tak duduk saja-saja dekat post guard tu. Tugas dia, setiap beberapa jam, dia kena pergi clock in dekat checkpoint-checkpoint yang tertentu. Biasanya checkpoint duduk kat penjuru-penjuru. Penjuru bangunan sana, penjuru bangunan sini, dekat tempat-tempat berharga macam makmal komputer. Dan sekolah yang Ramdan jaga ni merupakan sekolah yang 3 tingkat dan ada 3 blok. 3 tingkat tinggi. Ini blok-blok, orang cakap bilik guru, PSS, apa semua. Ini tingkatan 1 sampai 3. Ini tingkatan 4 sampai 5 dengan makmal sains. Pukul 10 malam, time tu Ramdan cakap lebih kurang dalam 2 minggu lepas lockdown yang pertama hari tu. Dia tengah siap-siap nak pergi clock in dekat checkpoint tadi. Time tu dia prepare lah torchlight, cota yang nak pukul orang tu dan juga kunci. Ramdan cakap waktu tu dia seorang-seorang je dekat sekolah tu. Selalunya ada member datang teman. Tapi pada malam tu dia seorang-seorang. So Ramdan dah siap-siap, dia masuk ke pekarangan sekolah. Masa mula-mula dia buat kerja, dekat blok 1, blok 2, tak ada apa-apa jadi.
Orang cakap memang clean, memang settle kerja dia sekejap je. Tapi bila masuk blok yang ketiga, yang paling hujung, yang paling terperuk, ada sesuatu benda yang jadi. Blok paling hujung ni, dekat ground level dia, ada bilik seni, bilik muzik dan juga store sukan. Orang cakap blok paling hujung ni memang blok yang jarang orang pergi. Lagi-lagi time lockdown, memang tak ada keperluan pun pergi kat blok sana. Dan malam-malam memang sunyi, memang gelap gelita. Dan ditambahkan lagi, di belakang sekolah, belakang blok 3 merupakan kawasan berbukit yang dipenuhi dengan pokok-pokok yang tinggi menjala. Dan checkpoint untuk blok ketiga ni berada betul-betul di hujung blok. Dan Ramdan kena berjalan di koridor bawah seorang diri dalam keadaan gelap, sunyi, sepi menuju ke checkpoint untuk clock in. So dia pun jalanlah dekat kawasan sekolah tu. Dia jalan sambil suluh kadang-kadang. Lampu memang ada buka, tapi tak semua. Contohnya dekat kawasan koridor bawah tu adalah 2-3 lampu buka, yang lain semua gelap. So dia pun pasang torchlight, dia jalan, dia suluh intai takut ada pencuri. Kalau ada pencuri, boleh main polis entry malam tu. Tapi malamnya tak ada pencuri, geng. Memang sunyap sunyi. So dia suluh, dia perhati keliling sambil menuju ke checkpoint terakhir. Sampai di checkpoint dekat blok paling hujung tu, dia pun macam biasalah, dia clock in. Dan keadaan sekeliling hanya ada bunyi cengkerik dan juga diselangi bunyi katak-katak ong, kedek-kedek ong. Sehinggalah tiba-tiba seakan ada satu suara, dan kedengaran suara seakan guru tengah mengajar. Dalam kotak ni ada barang rahsia. Siapa nak teka angkat? Kau bayangkan pukul 10 malam, geng. Tiba-tiba keadaan senyap sunyi, bunyi guru mengajar. Diselangi dengan bunyi suara murid-murid. Bunyi macam mana? Contoh cikgu mengajarkan. Alif atas A, Ba bawah B, Ba depan Bu, Babi Bu. Lepas tu ada murid bunyi. Macam tu, korang faham tak? Bunyi bingit murid-murid tengah bercakap. So Ramdan yang tengah clock in tu pun pandang belakang. Cari mana datang bunyi ni. Dan dia ambil torchlight. Buka torchlight, suluh. Gelap gelita. Sunyi sepi. Kelas semua kosong, gelap. Mana datang bunyi ni? Settle clock in, Ramdan pun ke depan sikit. Dia suluh tingkat 3, tingkat 2, tingkat 1. Sunyi sepi, gelap gelita. Tapi ada suara orang mengajar dan juga bunyi suara murid-murid menyahut. Takkan anak mambang pergi sekolah, geng? So Ramdan decide dia nak balik ke pos pengawal. Dia rasa macam hati dah tak sedap. So dia pun berjalan sambil suluh, buat bodoh, buat tak dengar. Sambil jalan suluh kiri kanan, bunyi orang mengajar dan bunyi suara murid tu still kedengaran. Makin lama makin rancak, makin lama makin kuat. Dan bila dia sampai di pertengahan jalan antara blok 1 dan blok 2, dia duduk kat tengah-tengah. Dia berhenti. Dia buka torchlight, dia suluh ke arah blok 1 sebab nak check every level betul ke kosong. Sebab dia rasa macam ada sesuatu yang jadi pada malam tu. Lepas dia check blok 1, kosong. Then dia check blok 2. Dia suluh tingkat 1, gelap. Pintu kelas semua tertutup. Tingkap bilik darjah semua tertutup. Then dia suluh tingkat 2. Bila sampai di pertengahan bilik darjah, dekat koridor tingkat 2, bahagian tengah tu ada satu kelas di mana pintu kelas terbuka luas. Dan tingkap kat kelas tersebut pun terbuka luas. Tapi kelas lain kiri kanan semua tutup. Dan bila Ramdan suluh ke arah tingkap yang terbuka di tingkat 2 tersebut, Ramdan terlihat di balik tingkap seakan ada beberapa kepala budak yang tengah duduk dan memandang ke arah depan seakan-akan sedang belajar. Ni Ramdan ni, kejap aku buat contoh
Ni Ramdan ni, botol kicap pun jadilah. Ni Ramdan ni, di tengah suluh tingkat 2, nampak satu bilik darjah, pintu terbuka, tingkap terbuka. Macam mikrofon. Dan dalam kelas tersebut, di tepi tingkap, kelihatan ada beberapa orang budak tengah duduk pandang macam ni kat depan. Macam tengah pandang cikgu mengajar macam tu. Tapi, Ramdan cerita yang budak-budak tu tak ada rupa. Maksudnya macam hanya bayang-bayang hitam. Tapi bayang-bayang tu jelas berbentuk seakan orang. So dalam keadaan tangan menggeletar suluh tingkap-tingkap, dia pun suluh ke arah pintu kelas. Dan kelihatan di pintu kelas tersebut berdiri sekujur tubuh seakan tubuh seorang perempuan. Tapi muka dia tak nampak. Yang nampak time tu hanyalah bayangan badan, kepala dan juga matanya yang merah menyala memandang tepat ke arah Ramdan yang berada di bawah. Ramdan time tu perhati je, tangan dah macam gini dah pegang torchlight. Tiba-tiba, selepas benda tu pandang tepat ke arah Ramdan, pintu kelas tersebut tertutup dengan sendiri dengan kuat. Boom! Cak! Macam tu kan. Benda tu tengok Ramdan. Dia tengok je. Ramdan dah ketar-ketar, tiba-tiba pintu tutup. Boom! Ramdan terus berlari tak cukup tanah, geng. Dia berlari sampai terus ke pos pengawal. Dia ambil kunci motor, dia kunci pagar sekolah. Dia lari, dia bawa motor dia selaju mungkin. Tak tahulah dia pergi mana. Yang penting, dia nak jauh daripada sekolah tu. Sebab dia tahu malam tu, bukan dia seorang yang ada kat situ. Itu baru satu, geng. Ramdan cerita benda ni jadi lebih kurang dalam 2-3 minggu lepas. Lockdown baru bermula kan. Lockdown mula je, benda ni terus aktif, geng. Macam dia pula yang tunggu MKN umumkan bila lockdown akan mula. Tak sabar betul nak pergi sekolah. Hairan betul aku. Tapi cerita pada kali ni bermula pada waktu siang. Ramdan cerita Pak Gad dekat sekolah tu ditugaskan dalam masa seminggu ada 2-3 kali kena naik blok, kena periksa setiap level. Nak pastikan dalam bilik darjah tu tak ada binatang terkunci ke, tak ada benda kerosakan ke, tak ada kehilangan apa-apa. So siang tu lebih kurang dalam pukul 6, Ramdan punya turn nak naik blok, nak kena check satu persatu. Dan pukul 6 tersebut memang dia seorang je kat sekolah. So pukul 6, Ramdan mulakan trip dia yang pertama, di mana mula-mula dia naik blok 1. Dan macam aku cakap tadi, blok 1 ni blok pentadbiran, di mana tingkat 1 adalah pejabat, bilik guru. Tingkat 2 ada bilik kesihatan, bilik pengawas, bilik kaunseling, disiplin semualah. Dan atas sekali ada perpustakaan. Masa dia jalan dekat koridor blok 1 tu, tingkat 1 sampai tingkat 3 tak ada apa-apa jadi. Dia tengok, dia check satu-satu. Okey, memang cantik, memang clean. Memang tak ada penghuni. Dan dia nak mulakan naik ke blok nombor 2. Dan di blok nombor 2 ni, macam aku cakap tadi, terletaknya bilik darjah untuk tingkatan 1 sampai 3. Dan Ramdan ni, biasanya dia akan mula daripada atas. Dia akan naik atas dulu dan baru turun ke tingkat 2, ke tingkat 1. Ramdan pun dalam keadaan separa penat, separa mengah. Orang cakap peha bergeser lah, naik tangga turun naik. Dia pun sampai di tingkat 3 blok 2. Bila sampai keadaan mengah tu, dia pegang tangga. Hoi, penat mak ai. Tangga macam ni. Ini kalau buat elevator kan senang. Naik je kecung sampai atas. So dia pun ambil udara, pandang keliling. Memang dapat kita perhatikan bilik-bilik kat kawasan blok 1, blok 2 ditutup pintu, tingkap semua tutup. Ramdan pun mulakan perhati sekeliling dan dia perhatikan koridor tingkat 3 tersebut. Dan bila dia tengok, kosong, sunyi sepi. Tingkap semua tutup, pintu semua tutup rapat. Dan bila dia jalan ke depan sikit, Ramdan ternampak sesuatu. Di mana di hujung koridor tingkat 3 tu,
seakan ada seseorang sedang berdiri. Macam blok sekolah ni, ni blok dia akan ada 2 tangga. Satu tangga sini, satu tangga sini. Ramdan dekat sini tingkat 3. Dia nampak dekat hujung kat tangga tingkat 3 ni ada seperti sekujur tubuh tengah berdiri menghadap ke blok 1 sambil tangan dia duduk macam ni. Ramdan cakap tinggi dia tak tinggi sangat. Tinggi dia macam budak-budak tingkatan 3, tingkatan 2. Paras-paras dada macam tu. So Ramdan pun fikir, ni mesti budak-budak kampung naik sekolah ni. Dia pun berjalan perlahan-lahan menuju ke budak tu. Tapi setelah Ramdan berjalan sampai ke tengah koridor, Ramdan usah kiri kanan. Dia pandang balik depan, tubuh tadi hilang. So Ramdan pun pelik lah. Dia jalan makin laju. Bila sampai dekat tempat dia nampak budak tadi berdiri, dia tengok kiri kanan. Dia cek pintu bilik darjah, semua berkunci. Tingkap semua tutup rapat, tak ada orang. Kalau budak tu turun bawah, mesti bunyi tapak kaki. Tapi bila dia intai kat bawah, tak ada orang. Kosong. Tapi bila Ramdan berdiri menghadap ke blok 1 di hadapan dia, berdiri seorang budak yang berambut pendek, memakai baju belang-belang, dan budak tersebut tengah duduk macam ni sambil pandang ke arah Ramdan. Dan yang paling misterinya, wajah budak tersebut hitam, seakan-akan tidak berwajah, hanya nampak mata dia yang berwarna merah terang. Walaupun time tu siang, matahari memancar, wajah budak tu tak nampak, geng. Yang nampak mata dia 2 biji, warna merah terang tengah pandang ke arah Ramdan. Ramdan pun apa lagi, geng, nampak benda macam tu, takkan nak cakap Assalamualaikum, hi, follow Instagram saya. Tak ada, geng. Ramdan nampak benda tu, dia berlari ikut tangga, dia lompat sampai ke bawah. Terus pergi ke post guard, dia terus tenangkan diri kat situ. Ya Allah, apa lagi aku jumpa hari ni? Ada lagi satu cerita Ramdan cerita kat aku. Di mana pada satu malam, time tu dia sorang-sorang jaga. Pukul 2-3 pagi macam tu. Dia terjaga sebab sejuk. So dia keluarlah, duduk dekat depan post guard sambil nak isap rokok. Tengah menyalakan rokok, tiba-tiba kedengaran bunyi sahut. Bunyi hut, hut, hut. Ramdan ingat tu bunyi burung hantu. So dia teruskan, dia isap rokok. Dia buat O. Tapi lagi sekali bunyi hut, hut. Ramdan pun apa lagi, sebagai seorang pengawal keselamatan yang beribawa dan juga bertanggungjawab tinggi, dia terus capai torchlight dia. Dia terus suluh keliling pekarangan sekolah. Mana torchlight aku? Dia suluh pekarangan sekolah. Gelap, tak ada apa-apa. Tapi bunyi tu makin lama makin kuat. Ramdan pun suluh lah setiap bangunan, setiap tingkat blok. Kosong, gelap. Dan Ramdan terfikir nak suluh bumbung. Dia pun naikkan torchlight, suluh ke arah bumbung sekolah. Ternampak betul-betul di tengah-tengah bumbung sekolah satu makhluk. Makhluk tersebut bermata merah, berbaju kuning, dan kain kuning tersebut seakan begitu panjang, tapi mata merah tu memandang tepat ke arah Ramdan. Dan Ramdan dapat jangkanya bunyi hut-hut tersebut datang daripada benda tu.
That's all for tonight, gang. Cukuplah story puaka pada malam ni. Aku hurai 3 cerita. Kalau korang nak dengar lagi cerita seram, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Tolong aku, gang. Tolong support aku sampai 40k. Tak dapat 40k, dapat 50k pun tak apa. Aku tak memilih, aku tak meminta-minta lah orang cakap. Tapi kau dapat rezeki. Hey botol kicap, jadi prop kau malam ni. So aku rasa that's all lah for tonight. Kalau korang nak dengar lagi, korang subscribe lah channel aku ya. Kalau korang jumpa orang share cerita aku dekat TikTok ke, kat Instagram ke, korang mention lah aku dekat bawah tu. InsyaAllah nanti kita bagi salam dekat dia. Assalamualaikum kak, share cerita saya, terima kasih banyak-banyak. Tak kredit ke? Kita cakap macam tu. Tapi terima kasih lah pada yang share, pada yang kredit dekat aku. Aku tak mampu nak balas. So aku rasa that's all lah for today. Sembang banyak-banyak pun tak guna. Aku akhiri malam story puaka hari ni dengan sebuah pantun. Kicap manis, kicap masin. Kicap masin digunakan oleh ibu. Terima kasih masing-masing kerana sudi tengok aku. Nampak sangat lama tak pergi sekolah. So that's all for tonight. Jangan biarkan hidup anda menjadi story puaka. Ciao.